ahli jawatankuasa Surau Al-Islah, Surau Islah Al-Islah, Tuan Imam jawatankuasa masjid, jawatankuasa surau, jawatankuasa taman, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kerana nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti mana yang Tuan Imam sebut tadi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah kepada kamu, nescaya kamu tidak akan terhitungnya. Dan kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengingkari ataupun tidak mensyukuri nikmat Allah beri ini. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadish syakur. Sedikit sangat di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur dengan nikmat yang aku berikan. Kan? Kita nilailah diri kita sendiri, termasuk diri saya sendiri, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat, kita tak mampu untuk menghitungnya, dan Allah beritahu juga pada kita bahawasanya kita sentiasa lupa dengan nikmat itu dan kita tidak bersyukur terima kasih dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, ahli jemaah sekalian, kita tak nak cerita pasal nikmat dan sebagainya, semua dah maklum. Cuma kita hitunglah diri kita sendiri, adakah kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ahli jemaah sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini ialah tentang Isra' Mi'raj. Alhamdulillah, pada setiap tahun kan kita sambut malam Isra' Mi'raj dengan ceramah dan sebagainya. Tapi setakat mana kita dapat mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut? Saya akan masukkan dua perkara dalam ceramah saya nanti. Mudah-mudahan kita dapat iktibar bersama. Dapat iktibar bersama dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini. Saya tak nak cerita satu persatu, sebab semua dah tahu. Tiap tahun menghadiri. Kan? Ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Asra dalam bahasa Arabnya berjalan malam. Siapa dia? Abdihi, hamba dia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu malam. Daripada mana ke mana? Minal Masjidil Haram. Daripada Masjidil Haram. Ke mana? Ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjid Al-Aqsa, Palestin sekarang ni. Apa tujuannya? Macam mana perjalanan tersebut? Barakna, alladzi barakna haulahu. Kami memberkati sekitarnya. Perjalanan tersebut kami yang bawa dan kami yang mengendalikannya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat pada malam tersebut? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami pertontonkan, untuk kami lihatkan kepada hamba ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatina, tanda-tanda kebesaran, bukti-bukti kepada dia. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayatnya pendek tapi penuh dengan pengertian. InsyaAllah kita akan cerita selepas ini. Tuan-tuan sekalian, sesiapa yang ingkari peristiwa Isra' Mi'raj kufur, kerana dia telah mengingkari ayat Al-Quran. Nas ini, ayat Quran tak boleh kita beriman separuh, ingkar separuh, tak boleh. Walaupun satu kalimah kita ingkar, maka dia menjadi kufur.
Pernah ada seorang penyair Arab masyhur. Penyair Arab ni nama dia Taha Hussein, sastrawan negara Mesir. Kan? Dia mengkritik tentang Al-Quran. Dia kata pasal apa Allah Ta'ala ulang berpuluh kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekali sudah. Dan pasal apa sampai 30 kali dia ulang-ulang ayat tersebut. Lalu Syekh Azhar panggil dia. Dia sebagai seorang Muslim dan sastrawan negara. Ya? Panggil dia, kamu adalah syahadah balik bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Quran. Kita tak boleh pertikaikan dia, sebab itu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu sesiapa yang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj ini, Isra jalan malam ini Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, ke Baitul Maqdis, kufur kerana mengingkari Al-Quran. Ittifaq ulama, tak ada khilaf. Kan? Tidak ada khilaf. Tuan-tuan sekalian, kita tengok dalam peristiwa ini merupakan suatu mukjizat yang tidak diberi kepada nabi-nabi lain. Satu peristiwa Isra Mi'raj ini tidak diberi kepada orang lain. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada makhluk lain, malaikat sendiri pun tidak ada diberi keistimewaan Isra dan Mi'raj. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kerana pada malam tersebut Rasulullah bukan saja berada di Mekah ke Baitul Maqdis, tetapi Mi'raj, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita tengok Adam alaihissalam, Abu Bashar Adam alaihissalam berada dalam syurga, tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah malam Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril alaihissalam, ketua para malaikat yang ulang-alik, setiap nabi, setiap rasul, dialah yang akan menurunkan wahyu kepada nabi-nabi, rasul-rasul ini, dan dialah mengambil wahyu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak temu, tak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah pada malam tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali, bukan sekali, ulang-alik. Kan? Bila turun jumpa Nabi Musa alaihissalam, tak boleh, minta balik, naik lagi, turun, dan daripada 50 fardu sembahyang sampai jadi 5. Bukan sekali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril alaihissalam, lebih daripada 300 lebih nabi rasul, kata 300,000 nabi dan sebagainya, tak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah pada malam tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat bukan Jibril, ketua malaikat pun tak bertemu, apatah lagi malaikat-malaikat lain. Nabi-nabi, rasul-rasul, Adam alaihissalam yang wujud dia, kejadian dia daripada dalam syurga pun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian pertama saya nak cerita pasal Rasulullah. Siapa Rasulullah yang kita sambut Maulid Rasul tiap-tiap tahun, yang kita memperingati dia dan sebagainya? Dan adakah kita kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang kita tak kenal. Maka bila tak kenal, tak cinta. Macam mana kita nak kenal? Sebab jarang surau, masjid yang belajar sirah Rasulullah. Kan? Kita belajar Quran, tajwid, tauhid, fiqh, hadis, tafsir. Sirah ada kadang-kadang ada. Yang kita dengar sirah ni
hanya pada bulan Maulud. Itu boleh cerita macam-macam, tapi tak cerita pasal Rasulullah. Siapa Rasulullah yang harus kita kenal? Kita sekalian, mari sedikit kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita kena tahu, kena yakin. Ada ulama kata kalau kita tak tahu, tak kenal, tak yakin dengan perkara ini, ada ulama kata pun sampai kufur. Kita kena yakin, kena tahu bahawasanya makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, makhluk yang paling mulia selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila makhluk yang paling mulia, siapa yang muliakan dia? Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat, bukan manusia, bukan makhluk-makhluk lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Wa rafa'na laka dzikrak. Kita baca dalam Al-Quran. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat dia untuk sentiasa disebut. Kami yang angkat dia. Bila disebut ini, bila disebut Rasulullah ini, bila disebut, apa sebutan pada Rasulullah? Selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada makhluk atas dunia ini yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Setiap hari Jumaat imam ada sebutkan dalam khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak nabi lain, rasul lain, makhluk lain yang Allah selawatkan kepada baginda, kepada dia, kecuali seorang ni je. Wa rafa'na laka dzikrak. Kalau kita belajar tauhid, perbuatan Allah dengan zat Allah bersama, tidak ada awal, tidak ada akhir. Maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala berselawat pada Rasulullah daripada bila? Daripada bila Rasulullah, Allah selawat pada Rasulullah? Tak ada awal, tak ada akhir. Daripada bila sampai bila, tak ada. Sebelum Rasulullah wujud, sebelum Rasulullah dijadikan, Allah dah selawat dekat dia. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah dah berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita belajar dalam ilmu tauhid, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah, Allah berselawat semenjak azali lagi, dan dia tak akan putus sampailah, tidak ada pun akhir. Mana ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala selawatkan kepada dia. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan Allah memerintahkan kepada para malaikatnya, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah perintahkan kepada para malaikatnya juga ikut selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran jelas, dan dia mewajibkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Kan? Pasal apa Allah Ta'ala tak sebut ya ayyuhal muslimun, tapi disebut ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Beriman dengan siapa? Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan siapa? Beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami wa rafa'na laka dzikrak. Kalau aku selawat kepada Rasulullah, malaikatku selawat pada Rasulullah. Kalau kamu tak selawat, alangkah jahatnya kamu. Kamu hamba aku.
Satu-satunya amalan yang Allah masukkan dalam ibadah dia. Ibadah kita dalam sembahyang, usalli fardal maghribi lillahi ta'ala, usalli fardal asri lillahi ta'ala, dan sebagainya. Kita keluar zakat lillahi ta'ala, kita pergi haji lillahi ta'ala. Satu-satunya ibadah yang Allah masukkan bukan untuk aku saja, tapi untuk nabiku juga. Apa dia? Dalam sembahyang kalau tak baca selawat sah tak? Rukun sembahyang ada 13. Antara rukunnya ialah baca selawat pada Rasulullah. Sebab tu syarik kena ibadah. Dalam ibadah masuk nama Rasulullah. Jangan pandai-pandai kita nak masuk selawat kepada orang lain. Kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sembahyang kau lillahi ta'ala pun masukkan Nabi aku yang aku sayangi, Nabi aku yang aku rafa'na laka dhikrak. Sebab tu kalau kita sembahyang dalam tahiyat akhir tak baca Allahumma salli ala Muhammad, sah tak sembahyang kita? Kan? Inilah ta'ala ni tak pasal aku masuk Rasulullah. Sebab kami nak wa rafa'na laka dhikrak, kamu sentiasa disebut. Doa kita lepas sembahyang, tak kira doa apa sekalipun, kalau tak masukkan selawat pada Rasulullah, tergantung, tidak dimakbulkan. Sebab tu Imam Nawawi sebut syarat makbul doa, syarat ada 20 syarat makbul doa. Ada 10, ada 20, kan tak ada 20. Syarat makbul doa, masukkan selawat. Kalau tak masuk selawat, doa tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh malaikat untuk sampai untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita mesti tahu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok lagi. Saya meringkaslah sebab nanti maulud lah cerita pasal Rasulullah panjang sikit. Kan? Tuan-tuan sekalian, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak Isra Mi'raj, saya alhamdulillah Allah beri rezeki tempat-tempat yang Rasulullah singgah tu, singgahlah, kita ada singgahlah. Contohnya Rasulullah daripada Masjidil Haram dia singgah di Tursina, kan, tempat Nabi Musa bermunajat. Saya dah pergilah 2 kali 3 kali naik bukit tu. Kalau kita orang lelaki dalam 4 jam lah naik, perempuan 6 jam, 5 jam, kan, naik bukit tu, Bukit Tursina, kan, tempat Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Baik. Lepas tu ke Palestin belum sempat, kat sepadan je, kan, nak masuk Israel. Tuan Segat kata tak boleh masuk sebab ada kecoh dalam. Tunggu dulu, kan. Nasib tak baiklah. Sepatutnya saya bawa gambar-gambar yang saya pergi bawa ni, saya pergi ke Jordan, kan. Jordan, bawa ni ke Jordan dalam seminggu lebih lah, dekat 2 minggu pergi sana. Cuba untuk mendekati sanalah, tapi tak dapat juga kerana kekangan masa dan sebagainya. Untuk masuk ke Palestin dan tengok tempat bumi Mi'raj, kan. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki ada, InsyaAllah ada cita-cita nak pergi, kan. Baik. Semasa Rasulullah SAW Mi'raj, kan, Mi'raj, nak naik, nak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, nak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Masjid Aqsa tu, nak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan Rasulullah buka kasut dia. Ada tak ayat Quran atau hadis Allah perintahkan supaya buka kasut? Tak ada kot. Entahlah, saya tak baca hadis kot. Saya tak jumpa dah hadis tu mana Rasulullah turun. Sebab Arab ni kena pakai kasut, kita pakai kasut, pakai selipar. Jadi Rasulullah naik ke bumi, naik ke langit, naik ke atas sana dengan Jibril AS tanpa buka kasut. Kita tengok, nak ceritanya Nabi Musa AS semasa di Tursina, semasa ingin menerima kitab Taurat,
Dalam surah Taha, cuba tuan tengok, Allah Subhanahu wa taala sebut fakhla' na'lak innaka fil muqaddasi tuwa. Semasa tu Taurat turun. Kita Taurat turun sekaligus. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa nak terima kitab Taurat, fakhla' na'lak innaka fil muqaddasi tuwa. Buka kasut kamu, sebab sekarang kamu berada di lembah suci. Kalau kita pergi di Tursina tu, ada tempat satu lembah, Wadi Muqaddas, Wadi Suci, tempat Nabi Musa terima Taurat. Masa nak terima Taurat di bumi, bukan atas sana, di bumi. Nak terima Taurat itu, Nabi Musa buka kasut dia. Fakhla'na, perintah Allah Ta'ala, fakhla'na alaih, buka kasut kamu. Sekarang kamu berada di Wadi Muqaddas untuk menerima kitab Taurat. Rasulullah Mi'raj, naik ke atas, jumpa Allah SWT. Ada tak kisah yang Rasulullah buka kasut dia? Kan? Kemuliaan Rasulullah bukan setakat diri dia, kasut dia pun mulia. Allah tak perintahkan buka kasut nak jumpa dengan aku, tak ada. Kan? Hebatnya Nabi kita, tuan-tuan. Kan? Nabi lahir nak terima di Wadi Muqaddas, di lembah suci pun kena buka kasut nak terima Taurat. Tapi Rasulullah Mi'raj bertemu Allah Ta'ala, tidak diperintahkan. Baik, tengok sikit lagi. Rasulullah diberi sebelum minta lagi. Sebelum Rasulullah minta, Allah beri dah. Sedangkan Nabi lain, Rasul lain memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Rasulullah, Nabi Musa dengan Harun. Musa dengan Harun nak pergi jumpa dengan Fir'aun. Kan? Di Tursina tu, di Semenanjung Sinai, tempat bukit Jabal Musa tu ada kubur Nabi Harun. Kan? Baik. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya Musa dengan Harun pergi jumpa Fir'aun, Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi jumpa Fir'aun. Idhhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi jumpa. Dia dah melampau dah, jadi nak mengaku Tuhan. Bila dah pergi, dia mohon pada Allah Ta'ala supaya bawalah Harun akhir, supaya Harun ni pandai bercakap, kan, pandai berhujah. Sebelum pergi, apa Nabi Musa kata dengan Harun? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Risau nak pergi ni jumpa dengan Fir'aun yang boleh mengalirkan air daripada hilir ke hulu. Sungai Nil tu, hebat Fir'aun ni, dia boleh alirkan air sungai tu daripada hilir ke hulu. Kita hulu ke hilir, kan? Dia daripada hulu ke hilir boleh naik. Air sungai boleh naik. Siapa tak mengaku jadi Tuhan? Nabi Musa kata, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku, ya Allah. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada Rasulullah, dalam menyampaikan dakwah, kita bacakan surah apa? Al-Insyirah, kan? Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kami telah lapangkan dadamu dah? Tak payah minta, kami lapang. Sebab tu Rasulullah, dia berdakwah tak rasa sebab orang terima ke tak terima ke, dia tak rasa risau. Sebab alam nasyrah laka sadrak, tidakkah kami telah lapangkan dadamu ya Rasulullah untuk menyampaikan risalah ini. Nabi lain minta. Nabi Adam alaihissalam, yang terakhir, Nabi Adam alaihissalam, kan? Apabila dia turun, kesilapan dia makan buah khuldi, buah larangan, dihantar ke bumi, apa dia minta pada Allah Subhanahu wa taala? Masyhur doa ni kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, Adam dan Hawa. Wa illam taghfir lana, sekiranya kamu tidak ampunkan kami, nescaya kami di kalangan orang yang
Kan? Nabi Adam, nabi-nabi lain mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampunkan dosamu wahai Muhammad, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampunkan dosa engkau yang lepas dan akan datang. Kita tahu Rasul Nabi maksum, kan? Kita tahu Rasul Nabi maksum. Tapi Allah mengukuhkan lagi hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah ampunkan dosamu yang lepas dan akan datang. Rasulullah tak buat dosa, nabi-nabi maksum tak buat dosa. Tapi nak bagi tahu mulia nabi lain, nabi-nabi lain, rasul-rasul lain mohon kepada Allah Taala. Kan? Nabi Adam, Nabi Ayub dan sebagainya kita tahu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Aku telah ampunkan. Itulah Rasul yang dimi'rajkan pada malam ini. Baik tuan-tuan sekalian, setelah kedudukan Rasulullah tinggi, itu sebahagian daripada ini. Saya tak cerita banyaklah. Pukul apa habis ni? Kan? 8.30, 5 minit lagi dah, 10 minit lagi. So, insya-Allah kita berhenti, boleh? Baik, tak masuk Mi'raj lagi dah. Baik. Kita Rasulullah ni tak habis. Baik. Apa peranan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Peranan kita. Kan? Hari ini macam-macam ajaran, macam-macam fahaman yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam amalan, macam-macam perbuatan di kalangan orang Islam menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka tak kenal. Sebab mereka tak kenal Rasulullah. Kan? Orang Islam ni. Kan? Orang Islam. Ada yang mengatakan cerita ni orang Islam ni. Cerita sama orang ni dongeng. Mana boleh berlaku zaman tu daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, daripada Mekah ke Al-Aqsa 4 jam flight, 1000 km, lebih 2000 km. Macam mana dalam masa sekelip mata berlaku? Tak mungkin. Itu cerita dongeng. Dan ada yang mengatakan macam itu. Tidak yakin. Apatah lagi naik ke atas. Macam mana kita nak naik atas? Kan? Naik Gunung Everest pun kena pakai kena pakai udara, pakai oksigen nak naik. Sebab semakin tinggi semakin tak ada udara, semakin tinggi semakin tidak ada udara. Macam mana manusia macam kita ni boleh naik ke atas? Kan? Sebab semakin tinggi kita kedudukan kita, semakin tidak ada oksigen untuk bernafas. Kan? Duduk di Soyuz, naik Soyuz, duduk di ISS, kan? Stesen angkasa ke atas sana, yang Syekh Muzaffar naik 2-3 tahun, berapa tahun lepas? 7 tahun lepas, kan? Yang pergi ISS tu, dalam tu dibekalkan oksigen untuk bernafas, yang tidak ada graviti. Rasulullah naik kata dengan macam mana? Ini cerita dongeng, mimpi, khayalan. Kan? Macam-macam lagi lah. Kan? Sedangkan itu adalah mukjizat orang Islam sendiri. Jadi kalau orang lain hina Rasulullah, tak heranlah. Sebab kita sendiri orang Islam sendiri. Saya ada guru-guru saya semasa saya belajar Azhar di Mesir, belajar Mesir dulu. Kita antara guru-guru saya ni guru-guru sufi. Kita ni belajar tasawuf je, tapi tidak sufi. Kan? Kita belajar tasawuf. Mesti ada pelajaran tasawuf, ada tafsir. Tapi belajar sajalah. Bagaimana dia menghormati, kita hanya baca kitab je. Kalau belajar tasawuf, tok guru ustaz cerita macam-macam. Hebat-hebat orang dulu. Tapi kita tak buat. Kan? Contohnya
Imam Bukhari yang menulis hadis. Dia kata, aku tidak akan menulis satu hadis kecuali aku semayang 2 rakaat. Mohon petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Aku tidak menulis hadis kecuali aku sembahyang 2 rakaat, mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adakah itu kata-kata yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takut Imam Bukhari. Wa man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong kepadaku, maknanya aku tak kata dia kata, maka disediakan kepada dia tempatnya dalam neraka. Ya? Siapa kata qala sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah kata wal yatabawwa maq'adahu minan nar, telah disediakan kepada dia dalam neraka tempat disediakan. Kita sekarang ni bercakap qala sallallahu, qala Rasulullah. Sekarang Rasulullah kata apa? Sebab tu munculnya hadis-hadis palsu, hadis-hadis palsu, hadis maudhu' yang dicipta. Dan ada orang Arab ni, dia jual permata. Jual permata. Kalau kat Mekah tu kan, pergi Mekah, Madinah, harus jual permata banyak batu tu kan. Pertama batu akik Yaman. Nah, jadi dia jual permata tak laku. Jual permata tak laku. Kan? Permata akik daripada Yaman tak laku. Macam mana nak lakukan? Dia pun tulis hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, man labisan akik sanama minas sa. Rasulullah bersabda, siapa yang pakai batu akik, sejahtera dia, selamat dia daripada racun. Letak kat depan tu. Kan? Wah, ini selamat daripada racun. Semua beli. Kan? Beli batu akik untuk pakai. Lakulah cincin dia. Kan? Lakulah cincin dia, batu cincin dia. Sebab Rasulullah kata ni, siapa yang pakai batu akik selamat daripada racun. Bukan hadis ni. Toke jual. Nak lakukan batu, jangan beli pula. Ini hadis palsu ni. Hadis tak betul, hadis palsu. Hadis yang dicipta untuk melakukan, untuk melariskan batu dia. Kan? Orang Melayu ni kan, pergi Mekah. Saya dah pergilah 2-3 kali. Haji pergi sekali baru, orang banyak kali dah. Apa benda yang orang Melayu suka beli kat sana? Apa dia? Kayu kokar lah. Oh, kokar. Ada beli tak kokar? Ada beli? Takkan tak beli. Murah je, murah. Kokar asli. Kayu kokar. Kayu kokar ni kayu kapal Nabi Nuh. Kan? Kapal Nabi Nuh, kayu kokar. Ini ukbat ni, ada hadis ni, macam-macam tu keluar. Kan? Jadi berhati-hatilah. Kokar tu buah bukannya kayu, buah macam buah kapal sawit tu. Dia keras. Kan? Dia buat tasbih. Lepas tu ni hilang racun, gantung kat rumah, jadi hilang apa ni, hantu tak masuk, syaitan tak masuk, lepas macam-macam. Kan? Banyak lagi lah. Kan? Orang yang menggunakan Rasulullah untuk kepentingan dia. Ya, baik. Sekarang ni apa peranan kita kepada Rasulullah SAW? Siapa dia? Cara ringkas, percayalah tuan-tuan, Rasulullah lah orang yang wajib kita taat dan patuh. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Dalam Quran semua dah ada. Taatlah kepada Allah, taat pada Rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Setakat mana ketaatan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang ni umat Islam apabila tidak taat kepada Rasulullah, maka jadilah apa yang berlaku pada hari ini. Bila tidak taat kepada ketua, kepada pemimpin, kita kena tahu, kena yakin, kena percaya dan kena amalkan ketaatan kita
hanya pada Rasulullah. Jangan berbelah bagi. Seperti mana sahabat, seperti mana tabi'in dan salih-salihin. Apabila ketaatan itu tak ada lagi, maka hancurlah umat Islam. Ya. Sekarang ni manusia, orang Islam sudah taat kepada siapa ketua dia, siapa pemimpin dia. Kalau Rasulullah kata A, pemimpin dia kata B, dia akan tetap kata B. Sebab pemimpin dia itu yang perlu ditaati. Dia sudah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak tahu, dia tak kenal Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah utuskan dia untuk menyatukan umat, untuk menyatukan manusia. Rasulullah diturunkan, diri dia itu sendiri diturunkan untuk menyatukan seluruh umat manusia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah diutuskan untuk jadi rahmat kepada alam ini. Siapa dia? Dia perlu ditaati. Turunnya agama yang Rasulullah bawa, Rasulullah bawa agama Islam. Apa tujuannya? Yuwahidul aqaid. Mungkin perkara ini jarang tuan-tuan dengar. Agama tak boleh menyatukan manusia. Agama tak boleh menyatukan orang. Islam tak boleh menyatukan orang, tapi Rasulullah boleh menyatukan orang. Pelik kan? Sebab apa orang Islam sekarang ni berpecah sama sendiri, tak bersatu, sedangkan sama-sama Islam, kan? Sama-sama Islam, tapi kita tak boleh bersatu, malah saling berbunuh-bunuhan. Zaman Rasulullah ada dan diikuti sahabat dan sebagainya, manusia bersatu. Sebab taat dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu agama Islam, agama diturunkan oleh nabi-nabi, rasul-rasul, yuwahidul aqaid, untuk menyatukan akidah dia. Akidah apa dia? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada syirik dah. Zaman Rasulullah, apabila ada sembah berhala, sembah api, sembah patung dan sebagainya, turun agama Islam, turun agama untuk menyatukan akidah. Agama menyatukan akidah. Faham tak? Agama turunkan untuk menyatukan akidah. Akidah yang satu, akidah tauhid. Rasulullah diturunkan untuk menyatukan umat. Sebab tu di awal-awal Islam, kan, manusia bersatu. Zaman Rasulullah bersatu sebab ketaatan dia kepada Rasulullah. Zaman sahabat, zaman Khalifah Ar-Rasyidin, orang Islam bersatu sebab ketaatan dia kepada Rasulullah, kan? Sebab ketaatan dia kepada Rasulullah. Sebab tu Abu Bakar Siddiq apabila jadi khalifah, dia kata, taatlah kepada aku sebagaimana aku taat pada Allah dan Rasulnya, dan pecatlah aku, jangan taat kepada aku sekiranya aku tidak taat kepada Allah dan Rasul. Ketaatan itu bersama. Tapi hari ini pemimpin ikut dia punya golongan dan sebagainya, walaupun pemimpin sebut tak taat pada Rasulullah, orang tak pemimpin itu derhaka pada Allah dan Rasul. Ini yang berlaku pada hari ini. Jadi selagi manusia tidak taat kepada Rasulullah, inilah yang berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, ada hadis-hadis, ada ayat-ayat lain saya nak cerita sebab tak masuk lagi Isra Mi'raj ni, tentang bagaimana perlunya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah kata, siapa yang taat kepada aku dhamin, aku akan jamin dia. Rasulullah saja yang boleh jamin syurga, orang lain tak boleh. Tak boleh kata kalau ikut aku masuk syurga. Saya dulu di Jakin, saya jaga orang jahat. Orang jahat ni orang ajar sesat. Dan saya jaga ajaran sesat di Malaysia, daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak lah. Kadang-kadang keluar negara cari orang sesat ni.
Orang Malaysia buat sesat keluar negara. Kan? Musim haji pun dia buat sesat lagi. Kan? Saya lepot lah pada tabur haji. Mana saya ni pergi Mekah, pergi haji dengan jamaah lah. Tengok kesesatan yang dibuat oleh orang Malaysia. Ya? Sebab tu ada satu modul, jangan buat perkara khurafat dekat Mekah. Ada tak masa ceramah? Siapa yang bagi haji tahu? Saya tengok sendiri di Mekah, kan? Ada orang kita yang pergi ambil batu kat sana. Ambil batu ni berkat. Kan? Batu daripada tanah haram tu balik. Kan? Ada bedah batin dekat Mekah, bedah batin. Kat Malaysia yang kira lah. Bedah batin. Saya pun bedah kepala saya. Sakit kepala, pergi bedah kepala. Dekat Mekah ni, tanah haram. Dia buat benda-benda bid'ah. Benda khurafat. Kan? Di Mekah dia buat. Kan? Pergi ambil kelabu Kaabah. Pergi ambil benang kemah di Arafah tu kan? Ada balik. Gunting sikit. Kan? Buat apa? Buat apa? Ambil tali pelaris. Ai boleh buat ni. Nah, lepas ni pergi Mekah kita gunting sikit. Kan? Ini khurafat-khurafat ni orang Malaysia hebatlah. Terpaksa kat saya pergi pantau tengok khurafat tu, bagi tahu bagi larang. Ya? Dia ambil kelabu Kaabah tu, benang tu kan. Benang tu kalau nak pergi mancing, letak kat joran. Insya-Allah lah. Kan? Ini khurafat-khurafat dia sanggup ambil. Boleh tak kita ambil kelabu Kaabah? Kan ini wakaf, ini kan buat balik letak kat joran. Satu tak apa dah, dia kata ustaz. Satu pun tak apa dah. Selai kan? Sutera. Ada ke buat? Secerita ni ada lah. Kan? Banyak lagi lah. Baik. Ketaatan tu tak ada dah. Sedangkan Rasulullah sebut. Kan? Adakah Rasulullah ajar? Adakah Rasulullah bagi tahu? Kan? Yang pergi haji pun buat khurafat-khurafat macam ni. Apatah orang lain banyak sekarang. Baik. Ketaatan. Sebab Rasulullah hanya boleh menjamin, orang lain tak boleh jamin. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sebut, sesiapa yang jamin kepada aku dua anggota. Sesiapa yang jamin kepada aku dua anggota, maka aku jamin dia syurga. Apa dia? Ma baina syafataini wa ma baina fakhzaini. Siapa yang boleh jamin dua anggota ni kepada aku untuk dia jaga, maka aku jamin dia syurga. Iaitu dua mulut, antara dua bibir, jaga lidah. Jaga antara dua bibir, iaitu lidah lah, dan antara dua pohon. Siapa yang boleh jaga dua anggota ni, aku jamin dia syurga. Ada ajaran sesat ni, sampai siapa ikut dia, aku jamin syurga. Saya ikut juga ajaran ni. Sebab nak tengok orang sesat ni, kena ikutlah. Dia dah masyarakat. Kan? Dia masyarakat. Elit semua, orang kaya tu. Kan? Nak masuk pada pengawal. Kita masuk juga jalan orang sesat. Saya tak sesat lah. Kan? Ikut orang sesat lah. Kan? Antara jamin dia, kalau mati, menukar laki tak tanya, syurga terus. Menukar laki tak tanya. Pada masyar dia akan jadi pembela. Jangan takut. Syurga jamin. Pada masyar dia titian sirat, dia akan bawa masuk tubuh dia. Siapa tak nak shortcut masuk syurga kan? Lagi dia rasa hebat lah. Kan? Sebab tu kita tak terfikir, tapi ramai di kalangan orang kita jahil ikut. Nabi palsu, Haji Kahar kan? Haji Kahar nak keluar ni 10 tahun penjara. 10 tahun kena penjara. Duduk dalam tu. Susah nak berubah orang sesat ni. Kan? Kelakar-kelakar pelik dalam penjara tu. Kan? Ada orang berikut. Kita ada Nabi, kau tak ada Nabi. Kan? Pengikut-pengikut dia. Kan? Bila kita tangkap, hukum jatuh penjara, dia angkat tangan, dia kata saya dah letak jawatan jadi Nabi hari ni. Boleh letak jawatan tau.
Macam tu aja. 10 tahun kat dalam. Pengikut dia ada. Kan? Hasan Riba dan sebagainya banyak lagi lah. Baik. Tuan-tuan sekalian, ketaatan tu kepada orang lain, tidak pada Rasulullah SAW. Bila taatan ni tak ada, maka hancurlah kita. Ya? Banyak hari ni kita telah mengenepikan apa yang Rasulullah pesan pada kita melalui hadis-hadis insya-Allah kita depan. Baik. Jadi untuk akhirnya bab pertama ni sebelum Isra Mi'raj, kita kena yakin, kita kena percaya dan kita kena amal. Taatlah kepada Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintahkan kita buat. Daripada mula kita bangun pagi sampai kita tidur balik. Sebab tu saya tengok Anas bin Malik, dia disebut, dia kata Rasulullah tidak wafat kecuali diajarkan kepada kami semua perkara dalam kehidupan. Tidak ada satu perkara pun yang Rasulullah tinggalkan tanpa diberi panduan. Daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Sahabat kata tidak ada suatu perkara pun dalam kehidupan seharian Rasulullah tidak tinggalkan. Benda tu tidak tahu nak buat macam mana. Ada cara. Kita tengok apa dia. Sebagai contoh lah, nak potong buku ada tak? Ada kan nak potong buku? Potong buku paling ringkas lah potong buku. Kan? Nak makan ada tak? Kul biyaminik wa ma yadi. Bila nak makan, makan dengan tangan kanan dan yang dekat dulu. Ayam jauh tunggu. Dah sambal kat sini, sambal dulu lah kan. Sambal depan kita. Macam mana dah? Sambal dulu kita ambil. Ayam depan orang lain. Allah, mak ayam kat situ pula. Jadi kalau nak masuk hidangan, pilih nak duduk kat mana. Nak duduk kat ayam dulu, duduk sebelah. Jadi nasib-nasib lah kan. Kan Rasulullah kata kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dan yang wamayali, yang dekat depan dulu. Kalau sambal-sambal, kalau sayur-sayur lah. Kalau ayam-ayam lah. Rezeki lah kan. Jangan kau. Ya, Rasulullah ajar makan. Kita bangun tidur, Rasulullah ajar bagaimana nak doa bangun tidur. Nak masuk tandas, nak buang air kecil, air besar dan sebagainya. Ya, Rasulullah satu hari lalu kubur. Rasulullah kata dua sahabat ini sedang diseksa kerana dua dosa je. Pertama, seorang ni diseksa kerana tidak istibrak masa kencing. Tak istibrak. Entah istibrak apa dia. Berdaham lepas kita kencing. Orang lelaki, perempuan bersama, lepas kencing kena berdaham dulu. Tos kencing habis-habis. Jadi kalau tak tos keluar, batal wudu, batal sembahyang sebab ada najis. Kan? Sebab tu sunat lurus dulu kat bawah tu. Dah habis saya kencing, berdaham dulu 3 kali. Sebab Rasulullah kata, Rasulullah pun ambil lepas tamar yang masih hidup, masih hijau, letak atas kubur. Mudah-mudahan dapat meringankan seksa kubur sahabat ini. Kerana kencing tak tos, tak berdaham, tak clear dia punya air. Sebabkan wudu tak sah, sembahyang tak sah, habis ibadah dia. Yang seorang lagi tu diseksa kerana sombong. Kan? Sombong. Baik. Berjalan dengan sombong. Kan? Rasulullah tak bagi satu perkara pun, tidak meninggalkan satu perkara pun kecuali diperjelaskan bagaimana nak buat. Ya? Kiaslah itu pada kita seharian. Ini tanda kita taat pada Rasulullah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam diri kamu itu ada Rasulullah. Rasulullah masuk dalam tak? Masuk dalam ke? Tak. Maknanya apa tindak tanduk kamu, pergerakan kamu, Rasulullah dah ajar. Nak buat, tanya, ada tak Rasulullah buat ni? Ada tak Rasulullah buat macam mana ni? Sebab tu ada tabi'in, saya lupa nama dia, tabi'in. Dia tak makan buah temikai. Buah temikai dia tak makan. Jadi murid bertanya, pasal apa tuan guru tak makan buah temikai? Haram ke? Dia kata, aku tak jumpa Rasulullah. Bagaimana Rasulullah makan buah temikai? Aku tak jumpa hadis, kan?
Aku tak jumpa hadis yang bagaimana Rasulullah makan buah tembikai. Dia makan belah makan macam tu ke, kan, ataupun belah potong kecil-kecil ke, aku tak jumpa. Jadi bagaimana seorang tabi'in lihat Rasulullah kat depan, sebab aku tak tengok Rasulullah makan macam mana. Aku tak jumpa hadis bagaimana Rasulullah makan. Dia tak makan, bukannya haram, tapi bagaimana nak makan buah tembikai? Makan dengan sudu ke, kan, potong macam mana ke. Jadi dia tak makan, bukannya haram. Bagaimana ulama-ulama dahulu menjadikan Rasulullah sebagai qudwatun hasanah. Kan? Kita main langgar je dah dalam kehidupan kita sehari-hari, sedangkan Rasulullah dah jelas lah. Baik, habis cerita Rasulullah, insya-Allah kita di lain kali lah. Baik, cerita Isra Mi'raj 15 minit lagi lah. Saya nak ambil pengajaran saja. Kita tahu dah Rasulullah Mi'raj, Isra, kita tahu linuriyahu min ayatina. Kita ada hadis, lebih pada 20 hadis yang menceritakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala pertontonkan kepada Rasulullah. Ini yang berlaku pada umatmu nanti. Kita harus jadikan dia sebagai panduan. Jadikan dia sebagai panduan. Kan? Saya ambil 2-3 contoh je lah. Baik. Yang pertama, yazra'una wa yahsudun. Saya ambil 2-3 je, tak ambil semua. Rasulullah dalam perjalanan tu tengok orang yang tanam terus tuai. Dah tuai, tumbuh. Dia menuai satu kaum yang tumbuhan dia tuai, tumbuh. Tuai tak habis-habis. Jadi Rasulullah tanya pada Jibril AS, apa maksud ini? Apa simboliknya ini? Rasulullah kata, inilah umatmu yang buat baik dan perkara tersebut dimanfaatkan berikutnya. Ada kata mujahidun fi sabilillah. Kan? Yang tertinggilah kita buat satu baik, suatu perkara yang baik. Lepas tu perkara tersebut baik tersebut diwarisi dari satu generasi ke satu generasi sampailah kiamat. Antaranya harta wakaf contoh. Melaka ni masa saya kat Melaka lagi, dia tak kuasa lagi dekat Melaka, dilantik mesyuarat, selalu mesyuarat turun Melaka boleh kata sebulan sekali lah. Kan? Orang Melaka ni antara istimewanya saya tengok, kan, sepanjang saya boleh kata wakaf tu tiap-tiap bulan ada orang tanah wakaf tanah. Tiap-tiap bulan wakaf tanah kepada Majlis Agama Islam. Bukan wakaf hak kubur. Dia wakaf, Ustaz, tanah saya ni anak-anak banyak duit dah, tak nak tanam, saya wakafkanlah, buatlah apa patut. Ya, tiap bulan ada. Ya, tiap bulan ada. Banyak tanah-tanah wakaf. Ya, tak kira saja benda-benda yang baik yang mendatangkan manfaat pada orang lain, maka pahalanya akan diwarisi sampailah kiamat. Buat surau, masjid, kan? Apa saja benda baik yang kita buat, yang mana manfaat tersebut diwarisi. Contohnya kita buat, orang Melaka bila buat MMJ ni kan, MMJ apa? Alur Gajah Melaka Jasik. Ada yang jutawan kan, yang di mana buat papasan kan, ada jadi juta, ada jutawan ni kan? Ada yang jadi jutawan kerana tanahnya diambil oleh kerajaan buat jalan daripada Alur Gajah sampai ke Jasik. Ya? Kalau dia dah dapat 2 habuan, maka dia niatlah sesiapa yang ada tanah. Kalau tak niat, boleh niat sekarang. Yang kerajaan ambil untuk buat jalan, wajib pada pemerintah bayar papasan. Bayar papasan, wajib pada pemerintah bayar papasan. Dan tuan tanah niatlah, aku wakafkan tanah tersebut untuk buat jalan. Bukan payah, tak perlu saing, dalam hati dia. Tanah aku sikit ni depan tu wakaflah, kerajaan bagi, tapi wakaflah. Selagi jalan tu ada orang-orang ambil, nak pergi masjid ke, pergi surau, pergi sekolah ke, pergi kerja ke,
selagi itulah dia akan dapat pahala walaupun dia mati. Yahsuduna, hasilnya dia dapat. Ayah tak? Ada tak orang dapat ni tanah dia ambil? Kalau ada, niatlah. Kalau tak niat lagi, niatlah kan. Wakaf. Tak perlu gazet di majlis agama, tak perlu gazet. Allah dah gazet. Kan? Ambil dalil mana Ustaz? Rasulullah bila sampai Madinah, Rasulullah nak bina masjid. Lalu beri satu tempat. Rasulullah kata, kita bina masjid kat sini. Tanah siapa ni? Katanya sahabat, tanah dua orang anak yatim. Dua orang anak yatim. Anak yatim tu datang, Rasulullah kata, masjid saya wakafkanlah, bagi kau Rasulullah, ambil lah, saya wakafkan. Dia kata, terima kasih, niat kamu Allah makbul, tapi tanggungjawab aku, kita bayar papasan. Rasulullah ambil duit daripada beberapa sahabat, bagi kepada Rasulullah. Rasulullah bayar papasan kepada dua orang ini, dua orang sahabat ini. Tanah Masjid Nabawi itu, kerajaan bayar, mana Rasulullah bayar papasan. Dan dia niat nak wakaf. Okey, ambil Rasulullah, saya wakafkan. Tak bayar pun tak apa. Tak apa. Yang tu niat kamu dengan Allah Ta'ala, tapi aku nak bayar. Kan? Begitu juga kita kiaskan dengan TMJ ni kan. Mana kerajaan tanggungjawab dia bila ambil tanah bayar papasan. Kita nak guna tak boleh dah. Kerajaan ambil tanah aku, papas je dah. Niat je dah. Selagi jalan tu ada, selagi tu dia akan dapat pahala. Buat sekolah ke, apa saja benda yang manfaat, benda yang mendatangkan manfaat, ya, kepada manusia. Ya, kalaulah berjaya yang Syekh Muzaffar bawa naik tu kan, dekat atas, dekat ISS, apa maksud, apa benda yang Syekh Muzaffar bawa? Antaranya virus kanser. Bagaimana nak tutupkan dia, nak bekukan dia. Dia bawa sana buat haji ke atas. Bagaimana nak supaya tak berkembang penyakit virus barah, kanser. Bawa naik ke sana buat kaji, buat turun. Dan kalaulah berjaya ubat tu untuk penyakit tu dimanfaatkan, masya-Allah, kan, dapat pahala berlipat ganda. Begitulah seterusnya. Ubat ialah kalau orang tu sihat kerana virus ni, dia dapat semajang, pergi umrah, pergi haji, masya-Allah, kan, pahala yang berlipat ganda. Yahsuduna, yazra'u wa yahsudun. Dia tanam dan dituai, tak habis-habis. Allah gambarkan, jadi kita jadi hamba Allah Ta'ala atas dunia ni mesti ada satu perkara yang kita buat, kita nak pahala dia tak habis-habis walaupun kita mati. Dalilnya Rasulullah dah tengok pada malam tersebut. Dalilnya Rasulullah dah lihat pada malam tersebut. Kan? Inilah kaum, inilah umat. Baik. Berikutnya, ada yang tidak mengeluarkan zakat apabila Rasulullah melihat satu kaum yang dipijak oleh binatang-binatang. So tanya pasal aku, inilah kaum yang tak keluarkan zakat. Di Malaysia ni hanya 20, tak sampai 25% rakyat Malaysia Islam yang cukup syarat untuk keluar zakat, tak keluar zakat. Zakat pendapatan ke, zakat fitrah memang dia keluar. Kan, takut tak sah, tak terima pahala puasa dia. Kan, cari ketua imam. Kalau lewat, saya pernah masa balik kampung, nampak Allah, kan, dia daripada luar, keretanya, rambut panjang, lepas subuh pergi masjid. Kan, rambutnya pakai comot, kan, nampak dengan tattoo macam-macam dah, kan. Jadi pergi ketuk nak jumpa imam. Pasal apa? Kita bimbang, kan, takut nak bayar hak imam, nak ketuk imam, kan. Saya nak bayar fitrah dia, tak bayar lagi, tak sempat nak bayar. Pagi raya, sebelum sembahyang raya lah, dia tak sembahyang subuh. Oh ni imam, ambil imam. Lepas tu dia kata, bu, singgah sembuh lah kan, subuh tak sembahyang, fitrah bayar. Ya? Puasa tak bayar ke tak tahu. Dia buat tak tahu lah. Ya? Tapi zakat lain, zakat harta dan sebagainya. Ya? Zakat harta dan sebagainya. Sebab Rasulullah lihat, inilah umatmu yang tak keluar zakat.
zakat pendapatan ke, zakat macam-macam lah yang kita wajibkan kita tanggung semua. Kan? Rakyat Malaysia tak ramai yang cukup dia punya nisabnya, haul dan sebagainya, tapi tak keluarkan zakat. Pendapatan ke, harta ke. Kalaulah orang Islam keluar zakat semua, kan, tak ada orang miskin dah. Masa saya dekat Melaka dulu, masa dekat Melaka dulu, Majlis Agama Islam bahagian zakat tu dia ada dua. Harta Baitul Mal ni ada Baitul Mal. Harta Baitul Mal ni harta bukan zakat. Zakat ada asnaf dia. Duit zakat ada asnaf dia. Ada golongan ni miskin, fakir, amil dan sebagainya. Ada 8 asnaf. Baitul Mal ni sewa rumah, sewa tanah, wakaf dan sebagainya. Itu boleh kita bagi kepada tak ikut asnaf. Kan? Sabila dan sebagainya. Kalau untuk bantuan makanan saja sebulan-bulan RM100,000. Bulan-bulan dia dapat kopul makanan. Satu keluarga dapat 250 ada, 150 ada. Pergi rumah kedai-kedai panel, pergi ambil makanan bulanan. Orang miskin lah. Dulu masa saya dekat Adu Gajah, bila nak jadikan negara maju, rakyat Melaka kena ada RM750 pendapatan bulanan. Kan? Rakyat Melaka isi rumah kena ada RM750. Kerajaan Arab cari orang miskin, jejak asnaf. Dan jejak asnaf kita pun carilah. Kan? Saya pergi cari sendiri, rumah-rumah pergi jumpa orang kampung untuk sidang, untuk siap jumpa Cik Imam dan siapa dia. Pergi tengok layak. Kan? Tapi bagus, kerajaan tak bagi berapa pendapatan, 500, tak cukup lagi 250. Bukan bagi 250 tak, buat kerja dulu. Pergi bersih masjid, bersih surau, bersih badan raya, bersih sekolah dan sebagainya, solat agama pun. Sehari 2 jam ke sejam. Betul lah. Lepas tu bulan-bulan dapat 250. Bukan dapat macam perim tu. No, kita tiba dapat je tak. Maknanya bulan-bulan kamu kerja dapat. Kan? Yang dah tak ada apa tu dia bagi teruslah. Ini yang sihat, tapi pendapatan tak cukup. Baik. Rasulullah melihat pada malam tersebut, inilah azab orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kita tahu, tapi buat tahu. Yang terakhir, dan ada di kalangan manusia yang depan dia ada daging yang elok dan daging yang buruk, busuk. Dimakan yang busuk. Rasul tanya, inilah umatmu yang pilih haram daripada halal. Bukan setakat makan, kehidupan dia. Ya? Kita ada cara halal untuk simpan duit, ada perbedakan Islam. Kan? Kita ada cara halal untuk pinjam perumahan, kereta dan sebagainya. Kita ada takaful untuk insurans kita punya kereta, kita punya rumah dan sebagainya. Ada profesional, ada Islam. Nak pilih mana? Ambil yang tak Islam juga. Kan? Kita masih pakai yang profesional, sedangkan disediakan. Kita simpan duit pun macam tu. Masa saya kat sini ada akaun masjid, tak tukar-tukar. Kita dah pesan tukar akaun kepada Islam. Kan? Wadiah ke macam-macam lah kan. Masih lagi pakai komisioner. Berapa kali pesan akaun masjid ni, akaun surau ni, masih simpan dengan dalam akaun yang tidak Islami. Kan? Komisioner lagi. Nasihat. Allah Subhanahu wa taala sebut, tunjukkan Rasulullah pada malam tersebut, inilah kaum umat. Tahun sebelum tahun 91 kita tak ada pilihan. Insurans tak ada, pinjaman semua komisioner. Tapi ni dah ada pilihan. Pasal apa tak pilih lagi? Dalam semua kehidupan kita hari-hari. Tapi bila pergi kedai, tengok ada cok halal tak? Yakin pula. Cok halal tak beli. Kan? Kan? Ada cok halal, tengok je kan. Tapi yang lain-lain sama saja. Kan dalam kehidupan kita sehari-hari, buat pilihan yang halal. Sebab ada pilihan.
Kan? Tak ada pilihan. Contohnya vaksin tu. Dulu vaksin nak pergi Mekah ni, nak pergi haji. Vaksin tu dulu ambil vaksin babi. Dulu. Cocok babi dulu masuk pergi Mekah. Vaksin babi tu untuk lawan penyakit kat sana. Dan vaksin lain tak ada. Kan? Dah ada pilihan sekarang ni. Kajian kata kita dah jumpa vaksin baru, bukan daripada babi, halal. Cocok je lah kan. Yang takut pula tak babi lagi, tak ada dah. Tapi mahal lah sikit. Kerajaan tanggung, yang free itulah kerajaan tanggung. Kan? Jangan takut sekarang nak pergi Mekah, nak pergi umrah, enjek je lah. Sebab kita tak benarkan. Kan? Ada yang halal, ada yang haram. Ini nak RM20. RM20 dah murah sikit, tapi babi. Cek kan? Dah. 80 mahal. Halal punya. Mahal lah halal, baik haram. Dah, RM20 je. Kan? Saya di JAKIM, saya di panel antarabangsa. Halal antarabangsa saya kata lah, antara panel. Ada panel. Untuk dapat vaksin ni, yang buatnya yang halal di Cuba. Dia pakai vaksin. Nak buat macam-macam produk ni, ada vaksin dia. Jadi vaksin di Cuba. Jauh. Kita pergi tengok macam mana proses dia. Pergi tengok proses daripada A sampai Z, alhamdulillah clear, cantik. Daripada lembu, daripada tulang lembu. Jadi kita tengok semua. Dia kalangan panel tanya. Dia kata masa ambil dulu. Daripada benih, dia ambil benih sikit je. Macam buat teru lah, tahu teru. Buat susu masam tu, buat yogurt tu dia ada ubat dia. Ubat tu kalau nak buat kena ambil sikit, dia tak jadi masam. Kan? Jadi panel dia tanya, masa ambil dulu lembu tu sembelih tak? Oh kacau. Lembu dah. Tapi masa ambil benda tu, yang asal tu sembelih kan lembu. Wah, masa kau tanya pun tak banyak tanya banyak masalah. Dia kata tak ada rekod dah. Tak ada rekod. Lembu tu sembelih ke tak sembelih? Wah. Lalu kita minta, boleh buat lain tak? Buat lain, yang lembu sembelih tu. Boleh. Tapi kena tunggu 12 tahun lagi. Dia ada vaksin ni, diambil benih dia, asalnya 12 tahun dulu. Dia punya beranak dan mengandung 12 tahun, beranak 2013. Baru beranak, baru dapat vaksin dia. 12 tahun. Nak ambil dia punya benih. Kalau nak balik, boleh kita buat, tapi tunggu 12 tahun lagi dah hasil. Kita nak makan macam mana? Nak buat produk macam mana? Jadi kita putuskan, sebab kita tak tahu, kita andaikan masa ambil tu masa lembu yang disembelih yang halal, kan digunakan. Kan? Ada produk-produknya kan. Sampai macam tu. Islam tak suruh macam tu pun. Hanya macam tu kan. Heboh dulu pasal Cadbury kan. Pasal Cadbury tu. Kan? Ni macam mana darah saya nak sama ni. Nak sama darah dia. Keluar dari TV belum tu kan, TV 3 belum. Siapa nak tanggungjawab? Siapa nak sama darah dia ni? Sebab makan Cadbury. Injek air tanah lah kau. Lepas tu keluar balik. Islam tak macam tu. Kerana jahil lah ni kan. Sebab makan Cadbury, dalam tu ada babi, kena sama darah dia. Dah daging bukan darah kan. Kena hancurkan babi, sama. Lepas tu cancur. Tahu jadi dah. Kan? Siapa macam tu. Tidak, Islam tak macam tu. Bila kita cek balik, tak ada pun. Kan? Ini nak cerita. Baik. Kita pilih yang halal, yang haram ada depan kita. Pilihlah yang halal. Rasulullah lihat dah masa Isra Mi'raj bagaimana peristiwa ini berlaku kepada umat dia. Linuriyahu min ayatina. Baik. Perkara terakhir saya tengok Rasulullah melihat orang yang menggunting lidah dia. Ini yang berlaku hari ini. Ya? Iaitu orang yang menyebarkan fitnah. Sekarang ni fitnah berlaku atas dunia ni
Dia boleh menggambarkan, dia kata air ni putih kan, tak, air ni merah. Dia boleh berhujah dengan kata-kata lidah dia, pandai berhujah, air ni merah. Hendakkan satu masjid, satu surau, satu dunia boleh percaya air ni merah, sedangkan dia tahu putih. Tapi dia boleh mewarnakan hasil daripada percakapan, boleh menyelewengkan sesuatu perkara. Kan? Inilah yang berlaku musuh-musuh Islam dan orang Islam sendiri hari ini. Khutaba'un nas, mana orang yang menyebarkan fitan, yang menimbulkan fitan, fitnah di kalangan umat Islam. Sebagai contohlah, kan, hari ini digambarkan orang Islam jahat. Malah orang Islam sendiri pun kata orang Islam jahat. Orang jahat boleh ke betul bunuh? Kan? Malah bunuh orang Islam jihad. Kan? Hari ini musuh-musuh Islam, dia mencipta satu teori supaya mengatakan orang Islam jahat. Orang Islam pun terpengaruh. Dia ni jahat, dia ni jahat, ini jahat, ini jahat. Bunuh orang Islam yang jahat wajib. Bunuh dia adalah satu jihad. Jihad satu perjuangan suci dalam Islam. Itulah yang berlaku pada hari ini. Orang Islam hari ini, kan? Sebab persepsi, kan, yang dicipta oleh musuh-musuh Islam, orang Islam telah terima dan boleh memakai teori tersebut, lalu jadilah kucak-kacir dunia hari ini. Kan? Orang Israel orang baik, yang jahat Palestin. Orang Israel Yahudi bunuh orang Palestin hari-hari, sebab orang Palestin menceroboh atau serang orang orang Israel, orang Yahudi. Jadi orang Israel boleh bunuh orang Palestin. Nak serang apa? Kawan tak ada apa pun, kan? Tapi dituduh dan dipercayai. Tidak ada negara yang kutuk Israel. Tidak ada negara yang kutuk Israel. Kalau kutuk, bapak dia kata jangan. Kita pun semua tahu, kan? Malah Israel nampak seorang yang mana yang betul, digambarkan dan tidak telan, kan? Usamah bin Laden jahat, kita wajib memerangi dia dan pengikut-pengikut dia. Dah kena tangkap, kena bunuh, dia tak tanam, campak dalam laut je. Sebab tu ada teori kata dia hanya kami hitam, nama je. Dia tangkap pun kita tak tahu, dibuang ke laut pun kita tahu, dia mati pun kita tak tahu. Orang Islam telan, betul, dibuang dalam laut, ya, kita telan. Dan orang Islam hari ini menelan apa yang diberi oleh musuh-musuh Islam, menyebabkan kita menjadi kucak-kacir hari ini. Kalau kita kontak Malaysia hari ini, sebab tu hari ini fitnah boleh tersebar dengan telefon je, WhatsApp yang paling cepat, FB-nya, apa lagi, entah apa-apa lah. Nah, apa lagi, Telegram apa, kan, dalam blog dan sebagainya. Kita kena ingat, jangan sebarkan perkara yang kita tak tahu. Malah dihantar kat saya pun ada, tolong sebarkan, kan? WhatsApp, tolong sebarkan. Kita ada grup, kita ada 100 orang, satu button zuru 100 orang sampai. Cerita yang tak betul, siapa nak tanggungjawab? Siapa nak tanggungjawab? Jadi saya nasihatkanlah, Allah telah lihatkan kepada Rasulullah pada malam tersebut, ini orang yang menyebarkan fitnah akan dunia, azab neraka. Kalau kita taat pada Rasulullah, yakin pada Rasulullah, apa yang berlaku, jangan sebarkan perkara yang tak betul dalam apa sekalipun. Dalam 2-3 hari, 2-3 minggu, apa yang hangat, saya pun terima SMS, saya pun terima WhatsApp, cepat sebar, kan? Tahun ni orang Malaysia tak boleh pergi Mekah dah, tak baju tutup.
duit habis. Beli tanah sekeping. Wah, berontak manusia. Orang kampung tahulah duit. Nah, tak banyak aku simpan duit banyak-banyak, simpan duit RM5 sehari sebulan, tiba-tiba duit habis. Tak pergi Mekah, mengapa tak tabah haji dah. Orang yang kita tabah haji pun takut pergi kampung. Sebab punca ni daripada dulu. Kan? Tabah haji tutup, habis duit digunakan untuk beli tanah sekeping. Kan? Sedangkan kalau kita tengok, tabah haji ada berapa duit? Yang kita simpan-simpan berapa? 56 bilion. Ada 56 bilion yang digunakan 188 juta berapa peratus? Baru 0.03%, lebih kurang. Takkan tutup, tapi heboh. Dalam WhatsApp dia tabah haji dah habis duit. Tak boleh buka, tak boleh buka lagi kan? Kan? Kita ada 56, 52 bilion. Tak sampai 1 bilion pun, 1.88. Tapi nak ceritanya, peristiwa berlaku saya tak nak sentuh lah. Tapi hebohnya dalam WhatsApp, dalam blog dan sebagainya, tabah haji dah habis duit. Tak boleh dibuka kita. Ada nak keluar duit dah, tak boleh habis. Baru 0.03% daripada 52 bilion tu. Kan? Saya selalu pergi Mekah, tanya jamaah haji ke, jamaah haji tu, kita borak-borak dengan orang Thailand, contoh Thailand. Saya tanya berapa kos haji datang? Dia kata tak kuat 15,000 Ustaz. 5 hingga 20,000. 20,000 RM lah. Kalau kepada Thailand lebih lah. Singapura pun sama 15,000. Singapura, Brunei dan sebagainya. Saya tanya orang Mesir, orang Arab. Mesir dekat je, 2 jam je flight. Saya kata berapa ribu? Lebih kurang 20,000. Tanpa makan minum. Tanpa makan minum, hanya transport pergi balik, masa abalanya pergi Arafah, transport dan tempat tinggal. Tanpa makan minum 20,000. Itu yang cabut. Kalau nak yang dapat segera, package ni 40 hingga 100,000. Mesir dekat je. Wah. Malaysia berapa ribu? Tak sampai 10,000 kan? 9,980. Saya pun tak tahu orang bayar kan? Saya juga bayar. Kan? Orang lain pergi. Lepas tu lebih daripada mana? Subsidi. Apa je bagi dalam 7,000 seorang. Kan? Ada tabah haji, bukan kena kepit tabah haji. Kan? Tapi bubuknya disebarkan dalam ni seolah jahat sangat. Tapi apa jasa dia? Tu depan tu siapa buat? Highway siapa buat? AMJ siapa buat? Siapa buat AMJ tu? Tabah haji buat ni. Tabah haji buat tu. Untung dia bagi kita 12%. Bagi subsidi lagi 7,000 seorang nak pergi Mekah kan? Nah, dia aset dekat Australia ada, dekat New Zealand ada, dekat London ada, dekat Indonesia ada kapal sawit besar, dekat Sabah, Sarawak, properties dia punya apa ni, ladang dan sebagainya kan. Sebab tu 52 dia menjana. Tapi menyebabkan fitnah, image kita dah tabah haji dah betul. Image orang Islam tengok pekan duit tak pandai. Sebenarnya orang musuh-musuh Islam ni nak attack mana kekuatan ekonomi orang Islam. Tabah haji nampak kuat, tak tahan kan. Nah, kita mana tabah haji beli tanah tu bukannya di Solo. Air tanah mana tak ada Solo kan, dekat KL tu kan, dekat tengah-tengah bandar. Cadangan dia nak buat pusat ekonomi Islam. Maknanya tengah-tengah bandar Kuala Lumpur pusat pedagang hak ekonomi Islam. Tapi dia kena macam ni kan. Lepas jadi dia kena, tabah haji kena sebelah dia je tanah. Apa nama mulia daripada Indonesia. Mulia beli, orang Indonesia beli berapa? 600 juta lebih. Tanah sebelah je. Kan? 600 juta lebih beli sebelah dia. Kan? 600 juta lebih. Kawan beli 100 juta, kawan ni tak ada orang komen pun. Bila orang lain masuk, di situ semua orang lain dah. Ada dah sikit lagi kita apa ditabah haji beli, tapi dah kena macam ni,
Tak tahulah macam mana, saya tak tahulah macam mana. Tapi fitnah tersebut telah menjadi viral seluruh dunia, kan? Sampai kata tabung haji akan tutup. Nak pergi Mekah tak boleh. Tak ada bekah. Siapa macam tu? Hasil daripada inilah. Ingat, kan? Jangan sebarkan. Saya sendiri pun, kalau benda yang tak pasti, apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, kan? Dalam kehidupan kita sehari, jangan sebarkan perkara yang kita tak tahu. Tarku ma la ya'ni min hifzil Islam, tarku ma la ya'ni. Daripada kecantikan seorang itu Islam, nak tengok cantik tak cantik, jangan ambil hal benda yang dia tak tahu. Mana jangan ambil hal dia tak tahu, tak yakin. Kalau yakin lain. Pernah masa saya mula-mula dekat Jakim dulu 5-6 tahun lepas, apabila berlaku kuih dengan masjid sebelah-sebelah di Penang. Hari Jumaat, kawan ni beragak tong-tang beragak nak Jumaat, imam nak kita baca khutbah, dia beragak depan. Berlaku pertengkaran. Bila pertengkaran, SMS sampai tu satu pertengkaran, pembunuhan berlaku dekat orang Islam dengan orang lain depan masjid kampus sekian. Zoom SMS, suruh saya bahasa Indonesia di Penang. Ni 5 tahun 6 tahun lepas lah. Orang daripada suruh Malaysia dah perok, dah turun dengan parang dah pun nak pergi ke Penang, nak bantu saudara dia. Sebab kata dah berparang. Pergi sana tak ada apa pun. Tapi puncanya masa tu tak ada WhatsApp lagi, SMS kena bayar. WhatsApp free, kan? Siapa macam tu, kan? Inilah yang berlaku kita hari ini, kan? Apabila khutbah yang menyampaikan fitnah ini seluruh dunia. Apa berlaku pada Yaman hari ini? Apa berlaku pada Iraq hari ini? Saya balik ke Malaysia masa perang Iraq, masa Iraq quit, masa saya balik daripada Mesir balik. Apa berlaku pada Iraq hari ini? Apa berlaku pada Afghanistan hari ini? Apa berlaku pada Tunisia hari ini? Libya hari ini? Mesir hari ini? Hari ini orang Islam telah dibunuh hari-hari dan dia bertepuk tangan dan dia berjaya perancangan dia. Hasil daripada apa yang dicipta. WhatsApp dia guna macam-macam lah, tanda macam ni. Berapa ramai orang Yaman yang mati? Berapa ramai orang Yaman mati? Siapa lihat? Berapa ramai orang Iraq? Berapa ramai orang Iraq mati? Dia dah lebih pada 20 tahun perang Iraq, tak selesai-selesai. Apa jadi pada Libya? Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur, bangunan Perkim tau, jadi itu bangunan Perkim. Bangunan tu Mak Gaddafi bagi. Bila naik kerajaan baru, dia kata kena bayar. Perkim nak duit kat mana? Kena bayar 24 juta. Dulu Mak Gaddafi bagi bangunan tu free per Perkim. Bila naik yang baru ni bangunan aku nak bayar. Minta bayaran. Siapa nak bayar? Nak ambil kat mana duit? 24 juta. Nilai bangunan tu kalau Perkim tak bayar, nilainya hampir 100 juta. Jalan Ipoh dekat Malay Rotisi, kan? Tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, kan? Dengan stesen dan sebagainya terlekat. Harganya hampir 1 juta. Tapi dia minta 20 juta. Nak ambil kat mana? Perkim, kan? Dulu Mak Gaddafi bagi free, dia mati. Dulu kami pegawai agama ni pergi kursus London 3 bulan di Muslim College, pusat pengajian Islam di sana. Cara barat lah, tengok macam mana. Bila Mak Gaddafi mati, tutup college tu. Pasal apa tutup? Rupa-rupanya yang tanggungnya Mak Gaddafi, Libya bagi. Tutup lah sekarang. Jadi kami pergi cari universiti lain lah, lagi mahal, kena bayar. Dulu free. Universiti di Indonesia, satu universiti tutup juga. Bila tutup baru tahu founder utama, gaji dan sebagainya daripada Libya. Sekarang Libya ada pemimpin, letak naik, bunuh sama sedia sebagainya. Kalau dulu Libya ni dia Ittihad, mana kesatuan negara-negara Libya.
Macam Malaysia lah, Kelantan, Perlis, Kedah, Terengganu, Johor, Sabah, Sarawak. Bila mati Gaddafi, Kelantan kata aku tak nak duduk bawah Malaysia dah. Ya, Kedah kata tak nak duduk dah berpisah. Masing-masing duduk bawah, tak walak dia kepada pemerintah itu. Sebab tu berlaku peperangan pula sekarang di Iraq, di Libya. Sebab tu musuh-musuh cukup bangga. Dia kata kami berjaya membunuh orang Islam dengan peluru kami yang kami beri kepada orang Islam. Ya. Dia berjaya mencipta peluru kilang betul sekali. Tiap hari, tiap malam. Kilang-kilang peluru-peluru dia yang canggih-canggih, ambil peluru ni bunuh orang Islam. Sebab bunuh orang Islam jihad. Mati syahid. Ya? Nak mati syahid. Sebab tu di Iraq ada kawan kita orang Malaysia. Bila peluru datang, patut tu apa ni jadi gila ni, maknanya pahaman syahid, pahaman jihad ni. Kan orang jahil lah. Bila peluru datang, dia pergi tangkap dulu. Bom meletup. Mati nak mati syahid. Tunggu peluru tembak lambat. Dia datang peluru pergi tangkap. Nak cepat syahid. Bila mati syahid. Ya. Memang mereka tak takut mati. Suatu tentera gerakan yang tak takut mati. Bila peluru datang, tahan aduk. Syahid. Ya. Sampai macam tu. Pahaman syahid jihad. Contoh kita pergi. Kan? Ini puncanya daripada fitan yang dikeluarkan, isu-isu fitan, sama dari blog ke, daripada SMS ke, daripada WhatsApp ke, daripada media bawah hari ini, menyebabkan kita bercelaru dan berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Waliyahzubillah, tuan-tuan. Kan? Kita takut berlaku di Malaysia. Saya Allah rezeki kalahkan berada di beberapa negara-negara yang dah kecoh, heboh tu, kita tahulah kawan-kawan kita di sana semua. Kan? Puncanya daripada inilah Rasulullah dah lihat apa yang berlaku pada malam tersebut. Kita tidak mengambil pengajaran dan malah kita share sama. Jadi saya ingatkan kepada saudara sekalian, janganlah kita cuba untuk menyebarkan perkara yang tak betul, yang menjadikan bermusuh-musuhan antara orang Islam, malah tubuh kafir mengkafir, fasik dan sebagainya. Sedangkan Rasulullah sebut dalam hadis, dia kata sibal muslim fusuq wa qatl kufr. Caci orang Islam fasik, bunuh dia kafir, kufur. Hari ini kutuk orang Islam, kita lah Tuhan kan, kata macam-macam. No. Perkataan-perkataan dia tak sepatutnya kita keluarkan daripada seorang Islam kepada saudara Islam. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Setakat mana kita bersaudara ini? Kita berpakat untuk berbunuh-bunuhan sesama orang Islam. Musuh Islam dia tak tengok siapa kau, warna kulit ke, bangsa ke, bahasa tak kira. Yang penting kau Islam, aku penting kau bunuh. Sebab tu dalam kajian yang dibuat oleh Prof. Bakar dekat UN, kajian tu daripada luar negara juga, dia kata hari ini musuh-musuh Islam cukup berbangga sebab dia berjaya membunuh orang Islam dengan orang Islam sendiri, dengan teori-teori yang dicipta. Berapa juta dah orang Syria mati sesama Islam. Ulama-ulama mati dah. Syekh Ramadan Muti dah mati dah, kena tembak. Wabah Zuhaili tak tahu kat mana. Wabah Zuhaili tak tahu kat mana sekarang. Kan? Di Iraq entah tiap-tiap hari ada bom. Kan? Di Yaman berapa banyak kerosakan. Kan? Rumah-rumah dan sebagainya. Di Libya istana dah jadi pada jarak istana dah habis. Kan? IS sekarang menuju ke, dia dah masuk ke Lebanon. Dah masuk ke Lebanon sekarang. Dia masuk nak pergi roboh kesan-kesan peninggalan zaman Byzantine dulu. Ada patok ini apa dia pakai? Patok-patok lah, makbat-makbat ni. Nak robohkan. Di Syria dah habis dah. Maknanya kesan-kesan sejarah tu dah roboh bila.
Tempat dia dipecahkan patung-patung dan sebagainya. Tempat-tempat penyembahan dulu dia pecah habis dah. Sebab tu haram ada. Hebat dia, pahamah di sana. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan pergi Mesir, zaman Umar Ibn Khattab yang masuk Mesir, zaman Umar Khattab, Amr bin As jadi gubernur Mesir. Umar Ibn Khattab tidak memerintahkan supaya robohkan piramid, tak memerintahkan supaya robohkan Spain, tak diperintahkan supaya merobohkan tempat-tempat penyembahan zaman dulu. Sebab tu kita dapat tengok sampai hari ini Umar Ibn Khattab tak perintahkan, tapi pahaman baru hari ini dihancurkan habis. Ya, kesan-kesan. Benda tu tak salah. Yang salah orang ni. Kefahaman itu pada seolah-olah dia lebih daripada Umar Ibn Khattab lah. Kan? Ini kefahaman Islam yang salah di kalangan masyarakat Islam hari ini. Tuan-tuan sekalian, dah 9.30 dah jam sana, sama dekut dengan saya 10 dah 9, kan? Untuk akhirnya lah, kan, sama-samalah kita menghayati peristiwa Isra Mi'raj dan jadikan panduan kepada kita. Hari ini zaman fitan, zaman fitnah berlaku di setiap pelosok, di setiap celah-celah bulu roma kita lah. Janganlah kita menjadi penyebab kepada penyebar fitnah. Bila fitnah berlaku, al-fitnatu asyad minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada sebuah peperangan. Jadi hancur negara kerana fitnah, hancur umat kerana fitnah. Bila benda dia berlaku, orang Islam dah pecah, Allah Subhanahu wa sebut dalam Quran, kena ingat, fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bercakaran, jangan kamu berpecah antara Islam. Fatafshalu, kamu akan hancur. Dan hal ini kehancuran orang Islam. Dulu. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilanglah kehebatan kamu. Orang Islam dah hebat? Tak ada. Umat orang Islam ada 1.8 bilion. Antara umat ramai Islam 1.8 bilion seluruh dunia, 57 negara Islam. Tapi adakah suara kita dihormati? Tanggung. Sebab berjaya dipecahkan. Mana negara kuat hari ini? Negara yang kuat mana hari ini? Dulu ada Iraq dah hancur. Dulu ada Libya dah hancur. Syria dah hancur. Lain-lain, Mesir dah hancur. Palestin lama dah. Israel ada berapa? Israel ada 3 juta je dia. Tapi dia dapat menguasai, boleh berpengaruh hidup. Hebat dia. Kita orang Islam 1.8 bilion nak lawan 3 juta pun tak boleh. Di Malaysia begitulah. Sekarang ni di Malaysia kita dicabar, ya, kita dicabar, tapi orang Islam tak boleh buat, kan? Pasal apa azan kau pasal waktu subuh dia nak tidur, datang semayang satu sah nak sampai. Jadi nak pakai satu sah takkanlah kuat sangat. Tutup lagi kita, ya, buat masjid banyak-banyak, luas-luas, besar-besar, apa habis juta-juta. Dia datang semayang sampai 10 sehari jemaah je penuh. Orang lain kecil pun sudah raya, itu asal kemah je lah, kan? Orang nak petikan sikit dan kita tak tahu apa, kan? Sebab kita tidak watadhabari aku. Sebab kehebatan kamu sudah tidak ada lagi. Kenapa hari ini kita tafarraqu? Kita dah berbicara, tanaza'u, kita bercakap sesama sendiri. Sekarang ni kita dah fasyal, dah hancur, kehebatan kita pun tak ada. Kena sedarlah bagaimana orang Islam hari ini. Benar realiti. Masa saya kat Melaka ni, kat Kuala Lumpur, ada syarikat-syarikat yang tidak membenarkan pekerja dia pergi sembahyang Jumaat, ya, pekerja pergi ke Jumaat buang, malah disuruh gile-gile. Hari ni minggu ni dia belajar hadis, dia belajar fiqh. Kan kalau orang Islam tinggal 3 Jumaat baru munafik, 2 tak apa lagi. Jadi hari ni, minggu ni kau, minggu depan kau berjemaat, kau tak ada pergi, digili-gili, kan? Kita pun aku betul juga hadis ni, dia pada baca hadis, kan?
dia baca kitab fiqh. Hari Jumaat 3 kali baru munafik. Kalau sekali tak munafik lagi. Kan? Dicabar. Tolak ansur kita lebih, dia tolak, kita ansur, dia tolak ansur. Lama-lama wallahu a'lam. Kena sedarlah kan tuan-tuan sekalian. Sikit sebanyak maaf saya ambil masa yang lama. Ambillah iktibar daripada peristiwa ini. Ya Rasulullah lihat pada malam tersebut. Kita kena yakin. Kan? Sebab tu nak tengok peristiwa Isra Mi'raj, mana dalil dia? Surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa dzu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabat fuadu ma ra'a. Demi bintang yang berada di sana, apa Allah sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang kamu ucapkan bukan daripada nafsu kamu, daripada Allah Subhanahu wa taala. Hujung ayat tu dzu marratin fastawa, berada di istiwa sana, kita tak tahu. Wa huwa bil ufuqil a'la, ufuk yang kita tahu Tuhan tak bertempat, kan, maknanya di mana wallahu a'lam. Summadana fatadalla, Allah Rasul menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Fakana qaba qausaini aw adna, hampir sama. Fa auha ila abdihi ma auha, lalu diwahyukan kepada Rasulullah. Sembahyang yang kita buat ini, sembahyang yang kita laksanakan ini peristiwa, dalil ini, ayat ini peristiwa Allah dan Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi lain, Rasul lain, satu cerita sebelum ni tak ada. Dan ini dalil suatu Najm. Suatu Najm itu tetap berlakunya bersama Mi'raj. Mi'raj Allah Rasulullah SAW, dan diwahyukan sembahyang. Cara ringkas macam itulah, kan? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.